Assalamualaikum, salam Malaysia. Madani Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menyifatkan kunjungan Putera Monaco, Putera Albert II sebagai tanda persahabatan yang erat antara Monaco dan Malaysia. Dalam titahnya, baginda berharap kerjasama antara dua negara ini dapat beri manfaat kepada generasi akan datang. Sultan Abdullah berkenan menerima menghadap Putera Albert di Istana Negara pagi tadi. Perdana Menteri hari ini melakukan lawatan kerja rasmi ke wilayah Sadao, Thailand. Lawatan kerja bertujuan meningkatkan hubungan diplomatik Malaysia-Thailand di samping membincang dan memperkukuh kerjasama keselamatan antara kedua-dua negara. Sepanjang di Sadao, Perdana Menteri menghadiri pertemuan empat mata bersama Perdana Menteri Thailand di bangunan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadao. Ia disusuli mesyuarat dua hala antara delegasi Malaysia dan Thailand di bangunan yang sama. Kertas putih dasar gaji progresif akan dibentangkan di Parlimen Khamis ini. Menteri Ekonomi berkata, langkah tersebut bukti komitmen kerajaan memastikan kadar upah kompetitif dan bermaruah dapat dinikmati golongan pekerja selari kos sara hidup. Dasar berkenaan akan melonjak dan menggalakkan peningkatan gaji bagi kumpulan-kumpulan lain yang tidak tertakluk kepada gaji minimum. Sementara itu, mekanisme pelaksanaan program subsidi bersasar RON 95 akan diperkenal pada separuh kedua 2024. Menteri Ekonomi memaklumkan langkah itu membantu mengoptimumkan perbelanjaan kerajaan. Ia juga selari misi meningkatkan ruang fiskal melalui perbelanjaan berhemah selain mengurangkan ketirisan. Pelaksanaan subsidi bersasar minyak masak berpaket akan diperluas kepada peniaga mikro tahun depan. Timbalan Menteri KPDN berkata pelaksanaan subsidi pukal sebelum ini tidak menyasarkan golongan itu sedangkan mereka memerlukan subsidi berkenaan justru menerusi dasar baru subsidi bersasar berdasarkan sistem pangkalan data utama padu melibatkan agihan kepada golongan B40 sebahagian M40 dan peniaga mikro dapat menjamin kota bekalan minyak masak berpekat 60,000 tan metrik sebulan mencukupi. Projek pembinaan hospital Kemaman baru di Kijal dijangka siap sepenuhnya Ogos tahun depan. Menteri Kesihatan berkata hospital yang melibatkan perbelanjaan RM450 juta itu kini siap 75%. Ia bakal dilengkapi 300 unit katil, 8 dewan bedah, unit rawatan rapi, kompleks klinik pakar dan klinik rawatan harian. Manakala hospital Kemaman sedia ada akan dijadikan hospital wanita dan kanak-kanak Kemaman. Kementerian Komunikasi dan Digital sedang meneliti penggunaan teknologi satelit sebagai menara telekomunikasi dalam usaha menambah baik sistem komunikasi di negara ini. Sekiranya teknologi itu dapat dilaksana dengan kerjasama syarikat telekomunikasi, dasar di mana ada jalan, di situ ada internet dapat dicapai dan dilaksanakan dengan baik. Beberapa kawasan di Kelantan, Terengganu dan Pahang dijangka mengalami hujan berterusan. Tahap waspada bermula hari ini hingga Rabu. Menurut Met Malaysia, kawasan terlibat adalah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Bacang dan Pasir Putih di Kelantan. Manakala di Terengganu, ia membabitkan Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman. Di Pahang, kawasan terlibat adalah Kuantan dan Pekan. Penyumbang dan penyedia makanan harus cakna hal kebersihan ketika musim banjir ini. Menurut pakar perubatan keluarga Kementerian Kesihatan, antara yang harus diberi perhatian, tarikh luput dan makanan selamat untuk dimakan, keracunan makanan, taun hepatitis A dan demam kepialu merupakan antara penyakit yang sering dilaporkan. Jabatan Penerangan Japan Kelantan menggunakan unit bergerak bagi menyebarluas info berkaitan banjir kepada masyarakat di negeri itu. Informasi berkaitan perkembangan semasa banjir turut disampaikan kepada 135 komuniti madani. Japan turut bekerjasama rapat dengan agensi lain seperti Jabatan Penyiaran juga penting dalam basmi sebaran berita palsu ketika musim tengkujuh ini.
Pembebasan 20 warga Thailand yang menjadi tebusan Hamas adalah hasil rundingan Perdana Menteri dengan pihak terbabit. Perkara itu didedah Setiausaha Politik Kadan Perdana Menteri menerusi satu perkongsian di akaun media sosialnya. Beliau yang memetik laporan Bangkok Post berkata, kerajaan Thailand menyatakan ucapan terima kasih atas jasa baik dan usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelamatkan rakyat mereka. 3 sekeluarga berdepan detik cemas apabila kereta dinaiki dipijak sekumpulan gajah malam tadi. Kejadian berlaku di kilometer 55 Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli selepas kenderaan mereka terlanggar seekor anak gajah. Pemandu dan penumpang tidak mengalami sebarang kecederaan. Polis berjaya menyelesaikan 8 kes curi kenderaan di sekitar Kuantan Pahang dengan penahan 5 anggota geng Mat Mata 22 November lalu. Ketua Polis Daerah Kuantan berkata, turut dirampas sebuah van, sebuah kereta yang telah dibakar dan sebuah motosikal. Kesemua suspek mempunyai rekod kesalahan jenayah dan narkotik dan direman 6 hari sehingga esok. Namun polis akan memohon untuk menyambung reman bagi melengkapkan siasatan. Seorang bayi perempuan berusia 7 bulan maut selepas kereta dinaiki bersama ibu bapanya terbakar dalam kemalangan di Kuala Krai, Kelantan awal pagi tadi. Menurut bomba, mangsa ditemukan rentung berhampiran kenderaan manakala bapanya cedera parah akibat melecur seluruh tubuh. Ibu mangsa pula cedera ringan dan mereka dihantar ke Hospital Kuala Krai manakala jenazah bayi diserah kepada polis untuk tindakan lanjut. Seorang remaja perempuan ditemukan mati di dalam sebuah kereta di Kota Baru malam tadi. Ketua Polis Daerah Kota Baru berkata, mayat ditemukan bersama seorang lelaki tidak sedarkan diri di dalam kereta berkenaan. Siasatan awal mendapati tiada unsur jenayah ke atas mangsa. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Tempoh hukuman 4 sekawan atas tuduhan membunuh seorang lelaki dilanjutkan seminggu lagi. Mahkamah Majistip Kuala Terengganu menetapkan lanjutan tempoh hukuman tersebut bermula esok. Ini ia bagi membolehkan siasatan diteruskan mengikut Seksyen 302 Kanun Kejaksaan. 4 lelaki berusia 35 sehingga 50 tahun itu dipercayai menyebabkan kematian mangsa berusia 45 tahun di sebuah rumah di Kampung Gelugur Kedai 19 November lalu. Jumlah tangkapan operasi samsing jalanan oleh Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Polis Perak mencatatkan penurunan tahun ini hanya 94 orang ditahan hasil 202 operasi yang dijalankan setakat Oktober lalu. Ketua Polis Perak berkata, bagi tahun 2021, 163 tangkapan dilakukan, manakala 107 ditahan tahun lalu menerusi 258 operasi. Dalam pada itu, 1,517 individu terlibat judi loteri awam dan judi dalam talian ditahan tahun ini. Ia hasil 1,464 serbuan dilakukan Polis Perak ke atas 2 aktiviti perjudian tersebut. 968 pertuduhan ke atas tangkapan telah dilakukan melibatkan seksyen di bawah Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Masih perkembangan di Perak, Kastam Negeri merampas 2.5 juta rokok putih dan kretek selundup bernilai lebih 2 juta ringgit dalam 2 serbuan berasingan. Serbuan pertama di sebuah premis tidak berpenghuni 23 November lalu berjaya menemui 2,568,470 batang rokok dengan anggaran cukai RM2,032,372. Menerusi serbuan kedua, pada hari sama di Pantai Rumis, 127,200 batang rokok dengan nilai cukai RM100,907 ditemukan. Pengarah Kastam Perak berkata, ia rampasan terbesar di negeri itu tahun ini. Polis Johor melupuskan 322.13 kilogram dan 1,562.60 liter dadah bernilai 5.43 juta ringgit yang dirampas dari tahun 2000 hingga 2022. Ketua Polis Johor berkata antara dadah yang dilupuskan ialah 19.4 kilogram heroin, 28.38 kilogram kanabis, ketamin 15.04 kilogram dan 236.43 kilogram daun ketum. Semua dadah dirampas akan dilupuskan dan dimusnahkan mengikut proses pelupusan yang telah ditetapkan.
36 warga asing berusia 21 hingga 60 tahun ditahan di 2 buah pusat membeli belah dipercayai bekerja di premis pusat urut tanpa permit. Suspek terdiri daripada 2 lelaki dan 15 wanita Thailand, 4 lelaki dan 10 wanita Indonesia serta 4 wanita Vietnam. Siasatan mendapati mereka menyalahgunakan pas lawatan sosial dan pas lawatan sementara. Tiada halangan bagi pesakit yang menerima rawatan di Hospital Kemaman untuk keluar mengundi pada 2 Disember. Walau bagaimanapun, ia tertakluk kepada keadaan kesihatan semasa mereka. Menteri Kesihatan berkata pesakit juga perlu mendapat kelulusan pegawai perubatan yang melakukan pemeriksaan kesihatan. Korea Selatan merupakan salah satu sumber utama pelaburan langsung asing FDI untuk Malaysia. Buktinya, sejumlah 386 buah projek telah dilaksana dengan pelaburan berjumlah 33.20 bilion ringgit setakat Jun tahun ini. Ia mewujudkan sejumlah 46,580 peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Pasaran bon dan sukuk negara berada pada landasan tepat menyokong pembiayaan bertanggungjawab dalam bidang alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Setakat Oktober, sejumlah 2.2 bilion ringgit untuk sukuk pelaburan Mampan dan bertanggungjawab direkodkan Suruhanjaya Security. Pengerusinya memaklumkan pasaran sukuk negara disifatkan yang terbesar merangkumi 35% sukuk global mendahului Arab Saudi dan Indonesia. SIMDABI Berhad sekali lagi catat prestasi suku tahunan yang kukuh iaitu mencatatkan untung bersih lebih tinggi sebanyak 589 juta ringgit bagi suku pertama berakhir 30 September 2023. Prestasi ini dipacu terutamanya oleh strategi perniagaan berkesan oleh kumpulan yang menyaksikan bahagian perindustrian kembali mencatatkan prestasi kukuh. Gencatan senjata antara rejim Zionis dan pejuang Hamas mungkin dilanjutkan. Ini selepas Kabinet Perang Israel dilaporkan mengadakan perbincangan mengenai perkara tersebut semalam. Perbincangan diadakan dalam satu mesyuarat berikutan lebih ramai tahanan Palestin dan tembusan dibebaskan sejak 3 hari lepas. 3 pelajar berketurunan Palestin cedera ditembak berhampiran sebuah universiti di Vermont, Amerika Syarikat. Kejadian dipercayai bermotifkan kebencian. Setakat ini, polis belum mengenal pasti atau menahan penembak. Bangsa kini dirawat di hospital dan berada dalam keadaan stabil. Lebih 100 aktivis ditahan selepas membuat sekatan terapung di pelabuhan arang terbesar di Australia. Armada kayak menyekat lalu lintas penghantaran di pelabuhan Newcastle desak kerajaan menggantung ekspor bahan fosil berkenaan. Pihak berkuasa bersetuju membiarkan protes berlangsung selama 30 jam. Tangkapan dilakukan susulan aktivis enggan berganjak selepas tamat tempoh berkenaan. China terus bergelut tangani lonjakan kes penyakit pernafasan, majoritinya kanak-kanak. Wilayah Beijing dan Liaoning dilaporkan bilangan kes tertinggi. Jangkitan berkenaan didorong peredaran patogen dikenali Mycoplasma pneumoniae, iaitu jangkitan bakteria biasa yang lazimnya menjejaskan golongan kanak-kanak. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.